Assalamualaikum. Okay, greetings everyone. Okay, for basic stats and measurement part 1. Okay, I think we're gonna cover this all. Semuanya kita akan cover dengan menggunakan video. Jadi saya mohon tengok dulu video. If you have any questions, ask. You can ask either on WhatsApp group or PM me directly or via email, whichever you are comfortable. Okay, I'm trying to speak as loud as I can. Okay, for basic stats and measurement, part 1 ni, kalau dalam kelas assessment dengan saya, yes, actually we have like more than basic statistical concept. So the basic stats part 1 is actually that first je pun. That first part je, statistical concept saja. Okay, because yang lain ni we're going to cover dalam basic stats part 2. Okay, yang tu insyaAllah saya akan lecture lah. Okay, and untuk statistical concepts yang part 1 ni saja, okay, kita ada beberapa konsep statistik yang kita memang yang perlu dikuasai. Jadi kat sini saya select lah. We have 18 and we have more statistical concepts. We have more than 18, a lot. Okay, but the ones in this course that I think is important, or as a teacher, assess to those yang nak memahami pentaksiran, okay, dan pengukuran, perlu tahu 18 konsep ini. Okay, dan kita lihat ada juga, okay, ada yang warna hitam, ada yang warna biru dan colourful ni semua. Okay, we talk about these concepts, each of them in sequence. But when it comes to these three, mean, median, mode ni, kita cakap dari segi distribution, dari segi taburan. Taburan, dan bila kita maksud ni, could be taburan manusia, taburan skor. Okay, dan bila kita nak describe taburan dari segi dia punya center ataupun titik tengah, kita describe guna statistics yang sesuai. Kita guna mean, median, mode. And kita juga bila kita nak describe taburan, kita boleh juga describe dari segi spread. Bagaimana taburan ataupun data dalam taburan kita berserakan lah, spread. Okay, so yang bila kita cakap tentang serakan, kita cakap tentang interquartile range, standard deviation atau sesihan piawai, variance. Dalam bahasa Melayu pun saya rasa variance ataupun kepelbagaian lah, tapi bahasa statistiknya variance. Okay, dan bila cakap pasal distribution, kita cakap pasal shape. Shape ni kita ada normal, kita ada skewed and everything, dan kita akan tengoklah bagaimana bentuk-bentuk taburan dalam kita punya data. Okay, kemudian kita akan tengok sikit Z-score. Z-score ataupun score Z, Z-score. Okay, yang ni untuk taburan normal dan apa kegunaan dia. Dan selalunya Z-score, bila kita cakap pasal Z-score, ia juga dikaitkan dengan, bukan dikaitkan lah, memang closely related to T-score. T-score. Okay, dan last sekali ialah correlation. Correlation ni, kalau kita cakap senang, ialah korelasi lah dalam bahasa Melayu. Tapi kalau kita cakap bahasa mudahnya ialah bagaimana ukuran tentang sesuatu hubungan, kekuatan sesuatu hubungan, kekuatan dan juga arah sesuatu hubungan. Okay, dan yang ni mungkin ada setengah familiar dengan korelasi Pearson, pekali korelasi Pearson, Spearman's rank, point by serial and phi. Correlation, phi correlation. Okay, dan dalam ni saya akan tengok ada polytomous item total correlation. Ini nama lain lah kalau kita cakap dari segi score. Kita cakap Pearson correlation ni, kita boleh juga panggil dia polytomous item total correlation sebab dia guna data polytomous. Okay, dan point by serial ialah dichotomous item total correlation. Ianya ialah korelasi antara item dan markah penuh total. Item sesuatu item lah, markah pada suatu item dengan markah penuh. So, tapi item tersebut perlulah dalam bentuk dichotomous. We're going to go through what is dichotomous and polytomous and stuff. Okay, this is the basic concepts. Okay, yang dan kalau tengok pun slide ni ada 100 lebih. Okay, for all, and I try to make it chunk. Kita nak buat sikit-sikit lah supaya tak stress. So in this part, for this part of the video, I think I'm going to cover 1 sampai 7. And kemudian kita pecah, kita stop, kita sambung sikit lagi yang lain. Okay, maybe correlation separate slides, separate video. Okay, so far so good.
Of course, you cannot respond because this is video. And I'm sure you answer yes. Okay, ni baru nak mula kan? Okay. So first, when we talk about statistics, kita cakap pasal notations. Notations ni kadang-kadang kita panggil simbol, notasi, kan? Simbol statistics. Okay, contohnya, kalau kita kata mean of scores ataupun purata markah. Dan kita kata markah tu kita wakilkan dia dengan simbol X. X subscript X ni kan, yang kecil ni kan. So M subscript X means mean of scores. M tu mean lah. Dan kadang-kadang mean ni kita selalu just tu cakap X bar. Maksudnya kalau score tu kita namakan dia score X, kalau ada bar je atas dia tu ataupun ada palang ke atas kepala dia bukan topi dia macam palang kan. Okay, so X bar. So this is also mean of scores of X. Okay, kita boleh panggil lah Y ke V ke. So kalau scores tu kita panggil score Y, mean sub Y. Sub tu subscript Y lah. Sebab dekat bawah kan. Okay. Kita juga cakap selalu bila kita cakap pasal notation, kita banyak cakap pasal simbol. Okay, jadi kalau notation yang selalu lagi kita akan nampak ialah sigma ni lah. Okay, sigma ataupun tanda macam E terbalik ni kan. Tak ada terbalik ni. Tapi E lah, E funky ni. Okay, this is sigma. Sigma ni kalau dalam kita punya kelas atau statistik selalunya dia maksudnya tambah semua. Kalau dia ada sigma, lepas tu ada nombor-nombor. Selepas dia tu maksudnya tambah semua nombor tersebut. Okay. Dan ada banyak lagi dan kita ada notation yang memang standard lah. So boleh tengok lah this link ni ada banyak lagi. Okay. Ni cuma don't get too hung up on it. Maksudnya jangan risau sangat lah. Oh ni notation apa. Kita boleh create notation kita sendiri lah. Yang selalunya kita dah basic guna, majority dah dipakai di seluruh dunia, kita tak tukar lah. Contohnya sigma ni kan. Tapi macam X ni kita boleh guna Y, kita boleh guna Z, kita boleh guna whatever score lah. Kalau kita nak kata B ialah skor Ahmad. Okay. A ialah skor Ahmad, B ialah skor Bukhari. Okay. So it's up to you. Okay, that's notation. Okay, the first part. Dalam statistics, bila kita cakap pasal statistics, kita ada pemboleh ubah. Itu variable. Dan variable ni pula akan menghasilkan data lah. Data ataupun outcome. Kat sini, kita kata a variable, kalau kita kata variable tu kita denote dia as X, kita kata a variable ialah satu sifat atau entity dan dia ada outcome. Outcome ni lebih daripada 2 lah. Okay. 01. Okay. 0123. Lelaki perempuan. Okay. So those are outcomes actually. Ataupun kalau bahasa mudah kita kata data lah. Okay. And kalau dalam course assessment kita refer pemboleh ubah atau variables ni, kita panggil, selalunya kita kata contoh-contoh pemboleh ubah ialah ni lah. Item responses, test scores, grade levels. Okay. Item responses ni maksudnya student punya respon terhadap sesuatu item. Item nombor 1 dia jawab apa, item nombor 2 dia jawab apa. Okay, test scores, markah dan juga tahap trait. Trait ni kita dah cakap kan, trait ni ialah karakteristik ataupun attribute pelajar lah yang selalunya tak nampak lah dengan mata kasar. Okay, because this is mental measurement, pengukuran mental. Okay, variable kita selalu tengok ada 2 kategori, categorical dengan continuous. Okay, dalam yang ni discrete ni pun selalu juga kita guna categorical, discrete, benda yang sama. Dan kalau kita cakap dari segi response item, variable tu response item, dichotomous. Kita cakap dari segi ini pula dah masuk pada scoring kan. Okay, jadi penskoran dichotomous ni dan kita katalah ada 2 outcome lah. 1, 0. Betul, ya tidak. Benar palsu, betul salah, lelaki perempuan. Anxious tak anxious, bekerja tidak bekerja. Dan bila kita record dia, data kita dia selalunya akan dapat 1, 0, 1, 0. Jadi ikutlah kita boleh kata male kita record jadi 1, F kita record jadi 2. Jadi still lagi 2 outcomes. Okay, that's why it's like kita kata categorical ataupun kalau kita sebut dari segi respons pelajar kepada item ataupun bila kita score dia jadi dichotomous. Another types of variable is continuous, pemboleh ubah. Kita kata berterusan. Berterusan ni maksudnya lebih daripada 2 outcome. Dan kita tengok selalu kat sini 0, 1, 2 dan 3.
Maksudnya kita kata Likert score lah ada 4 point. Strongly disagree, strongly agree dengan strongly agree. Okey, ada setengah kata kita boleh record dia strongly agree 1 dan seterusnya jadi 4. Okey, tapi kalau selalunya dalam assessment kita start dengan kosong lah. Okey, especially bila melibatkan markah. Yang ini melibatkan survey ni boleh juga nak kata 1 mula dengan 1. Okey, tapi kalau melibatkan markah selalunya kita kata okey, markah penuh 4. So, dia punya score point dia ada 5 lah. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Bila point ni kita tengok ada 5 point lah kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi markah penuh 4. Okay. So those are the things. And this is continuous lah. Maksudnya lebih daripada outcome 2 saja. Maksudnya lebih daripada 2 outcomes ialah continuous variables. Dan kalau bahasa dalam segi item responses, kita panggil preterness items. Okay, kalau kita score dia melebihi 0, 1. Okay, maksudnya ada 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Yang ni pun jumlah markah. Kalau jumlah markah 100 points. Kan? Ada student dapat 65, 85, ada yang dapat 53. Ini data pelajar lah ni. Dan ini ialah data data berbentuk continuous. Okey, yang sama jugalah. Ni pun anxiety score jugalah. Dia jawab kata ada 15 items dan setiap item tu 5 markah, 5 point. Lepas tu markah penuh 75. So range markah dia antara 0 sampai 75 lah. Ni basically data nombor-nombor kat sini ni tak boleh lebih daripada 75. Dia terlindung dengan ni. Saya pun tak mau hide saya punya display bar ni, control bar ni. Okay. So that's variable. Variable ataupun boleh ubah ada categorical and continuous. Categorical 2 outcome saja. Okay, ya tidak. Dan bila kita record je jatuh kosong kebiasaannya. Dan kalau continuous dia lebih daripada 2. Okay, ikutlah sampai apa. Kalau sampai 6 ke markah penuh dia 6. 6 lah kita panggil partial credit lah. Kita bagi markah penuh kan ada kan. Kalau dia buat semua pengiraan lengkap dapat markah penuh. Tapi kalau dia jawapan dia salah tapi pengiraan dia ditunjuk dan betul dan kemudian ada salah sikit kat tengah, dia carry forward je yang salah tu. Jadi kita bagilah markah separa kredit. Okey, kemudian konsep kedua ialah konsep probability which is kebarangkalian. Okay. Kebarangkalian ni ialah kita refer kepada kebarangkalian sesuatu hasil dari boleh ubah tersebutlah variable outcome. Benda nak jadi ke tak. Okey, ataupun kita cakap likelihood tu maksudnya peluang untuk dia jadilah. Okey, contohnya kebarangkalian nak hujan hari ni berapa? Okey, 0.5. Okey, kebarangkalian maksudnya 50-50, nampak mendung tapi ada matahari sikit. Okey, so ada 0.5. So the chances of is gonna rain is 0.5. Okey, dan kat sini kebarangkalian dia punya range dia ataupun dia punya range kata apa? Dia punya range lah, dia punya limit from range. Apa? Maksudnya dia punya ni lah, dia punya limit lah daripada Allah. Sila. Okey, punya range dia 0 sampai 1. 0 sampai 1. Dia adalah 0.1, 0.2, adalah 0.9 batu 1. Okey, maksudnya kalau kosong ni kebarangkalian satu benda kosong tak berlaku lah. Okey, kalau kebarangkalian satu perkara tu akan berlaku 1. Okey, hari ni 1. Kebarangkalian untuk hujan ialah 1. Maksudnya memang sah akan hujan. Memang definitely akan hujan. Okay. Dan probabilities atau kebarangkalian ni bila kita tambah semua, dia total dia akan jadi 1. Okay. Tak boleh 1.1. Okay. Contohnya kat sini lah. Kalau kat sini. Consider a multiple choice item with outcomes correct, incorrect. Multiple choice item. Kan correct, incorrect. Maksudnya ada apa? 0.5 lah. 0.5 correct, 0.6 correct selalunya kan. Okey. Tapi kat sini dia kata kebarangkalian untuk student jawab sesuatu soalan tu betul, probability of students getting it correct is 0.7. Kebarangkalian untuk student jawab dengan salah 0.3. Tapi bila kita tambah jadi 1 lah. Tambah 0.7 tambah 0.3 sama dengan 1. Yang ni pula rating skills. Rating scale ni macam tadilah, setuju, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Jadi adalah kebarangkalian untuk student jawab tidak setuju, sangat tidak setuju 0.2. Sangat tidak setuju 0.5.
Setuju 0.3 tadi 0.2. Kalau sangat setuju 0.1. Tambah semua mesti totalnya ialah 1. Contoh. Okey, ini contoh pula Okey, consider a multiple choice item. Multiple choice item tadi skor dia selalunya 0.1 lah kan. Salah ataupun betul saja. Jadi kebarangkalian. Dia kata kebarangkalian untuk seseorang student jawab jawapan tersebut betul ialah 0.3. Kan? Sebab dia 0 sampai 1. Kebarangkalian untuk dia jawab betul 0.3. Dia kat sini 0.5 lah. So kebarangkalian untuk jawab betul 0.3 kat sini lah. Kan? So kita tanya, soalan ni soalan senang ke susah? Bila kebarangkalian untuk pelajar dapat jawapan ni betul 0.3. Kalau 50-50, 0.5. Ni 0.3. So kita boleh katalah soalan ni soalan susah. Okay, sebab dia sepatutnya kalau nak kata soalan senang dekat dengan 1 lah. 0.9 ke. Tu soalan senang lah. Okay. Yang ni consider a 3 category rating scale. 3 kategori maksudnya 1, 2, 3 lah. Okay. Okay. Ada score levels dia. 1 agree, 2 neutral, 3 disagree. Dan kita tengok. Okay. Dan probability untuk responden pilih kategori-kategori ni ialah seperti berikut. Kebarangkalian untuk responden jawab agree 0.6. Kebarangkalian responden jawab neutral which is 2 ialah 0.3. Kan? Kebarangkalian untuk responden jawab disagree ialah 0.0. Jadi skor level manakah yang yang majority akan pilih lah. Basically most likely to select. Nombor 1 sebabnya paling banyak lah. Okay. 0.06. Proportion. 3 means kadar. Proportion means kadar. Okay. Kadar ni bila kita kata kadar, kita lebih kepada tengok dari segi bilangan individu. Okay, maksudnya bilangan individu yang akan select sesuatu outcome. Tadi bilangan kebarangkalian sesuatu perkara, sesuatu outcome oleh sesuatu variable tu akan berlaku. Okay, ataupun peluang akan dipilih ke contohnya. Tapi bila kadar, dia lebih kepada berapa ramai yang pilih A. Contoh. Kat sini, berapa ramai yang pilih A dengan total number of individuals yang ada lah. Maksudnya yang pilih selain daripada A dan termasuk A. Okay, so kita kata kat sini frekuensi bahagi dengan total number of individuals. Dan dia juga macam, kadar pun lebih kurang macam kebarangkalian. Sebabnya dia punya range pun 0 sampai 1. Contoh, kat sini dia kata, consider a multiple choice item. Okay, soalan multiple choice. Kita takbir kepada 200 students. Okay, 120 jawab betul. Berapa kadar yang jawab dengan betul? So basically 120 bahagi 200 lah. Yang ni senang lah basic. So 0.6. You can see here. Okay. Okay. Kadar kebarangkalian dia 0.1. Okay. Persen kali dengan 100. Okay. Dia sama juga macam kadar macam kebarangkalian. Tapi kali dengan 100. So, dia dapatlah. Kalau tadi 0.6 darab 100 dapatlah 60%. 60% akan jawab betul. So, percent. So, the same thing. So, easy, right? Expected value. Expected value ialah nilai yang dijangka. Predicted value of a variable. Suatu pun boleh ubah. Maksudnya kita jangkalah. Dia bagi ini probability. Okay. So, nilai yang kita jangka untuk data ni atau untuk pun boleh ubah ni ialah seperti begini. Ini formula dia lah. Dan kat sini dia ada notation yang kita panggil kat sini epsilon. Kalau tengok Greek letter, this is epsilon. Okay, epsilon x. Bila selalunya kita guna epsilon x ni to show expected value. To note for expected value. Dia punya dia punya formula ialah sigma, kan, ingat tak sigma? Lepas tu x, px. Okay, kalau nak mudah lagi dia tulis macam ni lah. Sebab x dengan px ni, x ni ialah variable x. Okay, px ni kebarangkalian untuk x berlaku. Jadi kalau kita pecah pun, kalau nak mudah lagi, x kali dot ni maksudnya kali lah. Okay, tapi dah x tu dah x lagi, x kali x pening pula kan. X dot px.
Maksudnya okey. Dan sebab dia kali, ini biasa simple arithmetic. Bila ada kali, kita selesaikan dalam yang apa, kali dulu, kemudian baru kita tambah semua. So based on ni, kita tengoklah sigma is means sums everything up. Contoh, okay, again, this is the common symbol. Sigma means to sum up or add up all the values between x dengan px ni lah. Tambah semua. Contoh kat sini ya. Kat sini dia buat banci. Ada pembanci ni, dia kata survey, dia dapat survey, dia kata bilangan anak di dalam suatu isi rumah, households, ialah seperti berikut. Okay. The number of children in the household is as follows. 5% have no child. Kosong lah. 15% ada seorang anak. 50% ada 2 anak. 15% ada 3 anak. 4 anak, 5 anak. Seterusnya lah. Okay. So, tengoklah nombor dia pun kan. Okay. Jadi, kalau kita nak guna formula yang kita tengok tadi tu, kan, kita lihat, okay. So, expected number of children in the household is, basically kalau tak guna formula ni pun kita boleh agak ni. Cuba tengok. 5% tak ada anak. 50% 2 anak. So, kalau kita agak-agak, maksudnya kita jangkalah majoriti dekat rumah yang kita pergi banci tu ada 2 orang anak lah. Tapi kalau kita nak kena buktikan dari segi dalam mathematical formula, kita tengok kat sini lah. Kan, 5% tak ada anak. 5% ni bila kita tukar jadi probability ataupun kadar, jadi 0.05 kali kosong. Ini pula 15%. 0.15 kali 1 sebab dia ada 1 anak. Dan seterusnya. Dan bila kita tambah semua, sebab kan sigma. So basically we actually times everything and the sigma. Okay, yang ni pun sepatutnya. Sebab kita dah ada tambah kat sini, so betul lah. Dia punya ni. So maksudnya sigma tu dah masuk lah lepas kita darab x dengan px tadi. So dapatlah bila kita tambah semua dapat 2.025. Tapi tak logik lah anak. Okay, anak saya majoriti isi rumah ada 2.025 anak. 0.025 anak tu macam mana pula anak tekak. Okay, so no. So we basically kata approximately lah. So menghampiri 2. Setiap isi rumah kebarang dia punya expected value of having children, berapa bilangan anak dia? 2. Okay, so sebabnya 50%. Nah, dalam perumahan tu ada 2 anak. Okay, this is another example. Yang ni dia dah tunjuk dari segi data cantik dah lah. Okay, dia dah tunjuk bilangan. Dia punya, okay, kat sini dia kata potential scores on a test. Ini score lah. Maksudnya ada dalam test tu boleh dapat 10 sampai 16. Dan kebarangkalian untuk dapat 10 ni 0.05 ataupun 5%. 11, 10%. Okay, dan sebagainya lah. Jadi, expected values, macam tadi lah kita kata x times px. Untuk setiap ni kemudian kita tambah semua. Sigma kan. So, become yang ni kali yang ni tambah 11 kali 0.01, 0.10, tambah 12 kali 0.2 dan seterusnya. Dapatlah 13. If you're looking at this, kita tengoklah 13 yang paling tinggi dia punya probability. Kan probability tadi kita kata dia ke arah 1. Jadi dia paling tinggi lah sebab kalau kita tengok kat sini pun kita boleh lukis okey, sikit yang dapat 5%. Kemudian makin banyak, kat situlah dia peak. Kan, kita tengok. Lah tak cantik. Tapi tak apalah, basically this is when is the maximum. Dan kita boleh tahulah expected values without doing all this calculation pun we can know. It is actually 0.3 is the expected value of this 0.3 tu paling kebarangkalian yang paling tinggi lah. Jadi dalam potential score is actually expected value of the score untuk this class is 13 lah. Majority dapat 13. Okay, 13 markah. Okay, dan kita tengok tadi cantik kan dia bentuk dalam jadual yang cantik and everything. So masuklah frequency distribution. This is just to give you scenario, setting the stage. I really like benda ni senang je. Frequency distribution ni kita nak organize data lah. Okay, tapi kat sini dia bagi situasi. So I'm trying to set a stage here. Okay, imagine a researcher wanting to study the level of post-traumatic stress disorder, PTSD. Okay, yang ini kalau kita tengok dari segi anxiety lah, atau bukan, not anxiety actually. This is trauma, kadar trauma. Okay, selepas mengalami sesuatu kejadian yang mengeri lah. Contohnya tsunami, melahirkan anak. Okay, that's PTSD pun berlaku juga. Ataupun perang kan, bila askar yang balik perang tu dia ada kadang-kadang dia post trauma, dia punya ada penyakit lah.
Okay, PTSD. So this researcher, they want to study this PTSD level untuk survivors lah yang terselamat. Okay, mangsa-mangsa yang terselamat dalam tsunami 2004 di Indonesia. Okay, dia katalah researcher creates a PTSD inventory. PTSD inventory ni maksudnya soalan survey lah basically. Okay, based on series of rating scale. Okay, dia kata kalau yang markah bila dia jawab tu markah dia 10, maksudnya dia normal. PTSD dia tak tinggi lah. Dia tak ada PTSD lah, dia tak trauma lah. Tapi kalau dia dapat markah dia 15, tinggi. Okay, 10 normal, 15 tinggi. Data dia adalah seperti berikut untuk 30 orang mangsa yang terselamat, survivors. Okay, so dia bagilah 11, 12, 9, 10. Kalau macam ni lah, kita bagi data kita, tunjuk data kita, mudah ke tak? Macam mana kita nak agak? Majority dia punya PTSD tinggi ke rendah? Okay, dah terkeluar dah kan? Okay, so basically, kat sini, based on this data, do you think that the PTSD inventory scores are about average? Maksudnya, PTSD score ni agak-agak puratanya sederhana je lah kan? Dia kata about average, maksudnya sederhana. Perhaps is it a bit high? Kalau kita kata high, sebab dia kata tadi 10 normal, 15 high. Ke data macam ni kita boleh agak tak? Okay, so how high is high? Kalau kita kata, mendapat 12, 15 ni macam banyak je, lebih daripada 10, mesti high. Itu kita eyeball lah, maksudnya kita congak based on data yang kita tengok ni. Tapi ideanya is really difficult to make sense of such unorganized data. So hence comes this finger ni nak kata, unorganized data is uninformative. Tidak memberi banyak maklumat lah. Boleh kalau nak kira satu-satu, tapi bila data macam ni, agak susah. Jadi kita pun okay. So disorganization makes it tough to know what we have. Just like my closet or my office. Okay. Frequency. Okay, again. Taburan. So basically, tadi kan kita kata kita ada unorganized data and we don't want our data to look like this. So it's good to have frequency distribution, taburan frekuensi. Kenapa dan apa kegunaan? Kenapa kita perlu ada frequency distribution dan apakah itu frequency distribution? Frequency, okay. Kenapa? Sebab kita kan organize our data. Kita boleh dapatlah clear picture of the nature. Macam mana distribution suatu score. Dan bila kita cakap pasal assessment, kita cakap pasal score lah. Okay. Dan bila kita susun ni, organisation ni kita panggil kekerapan lah. Taburan kekerapan. Okay. Dia ialah table dalam bentuk jadual. Okay, jadi bentuk dia macam ni lah. Ini tadi skor PTSD tadi lah. Okay, PTSD eye sample tadi kan kita tak perasan pun ada 5. Bila dah susun ni barulah perasan. Maksudnya data yang berserabut ni rupanya ada 5. Mana 5? Oh ni 5. Okay, so does it make sense? That's why we need to put our stuff in what do you call it, Excel lah. Sekarang ni pun kita cakap pasal data analytics lah. So this kind of like information ni kind of obsolete jugalah, but it's good to explain why we have those kind of distribution. Okay, just to be organized and to make sense of our data. Dan kat sini kita tengoklah, okay, tadi 5 kita kata, okay, ada 1, jadi frekuensi dan seterusnya lah. Dan majority 12. Tengok 12 kan. Dan bila kita tengok kadar, kan, kita kata 12 bahagi 30.4. Tambah semua dapat 1 lah. Sebab kita kata tadi proportion atau probability, we sums everything equals to 1. Ni bila tukar je percentage, it sums to 100 lah. Make sense. Dan kita tengok sini majority-nya 40. Skor 12. So tadi kita kata 10 normal. Normal. 15 high. So now majority 12. What do you think? Okay. So basically, it's above normal. Maksudnya ada jugalah yang masih rasa PTSD trauma lah dengan tsunami yang berlaku. Okay, tapi taklah terlalu high. So, selain daripada table, how can we make this data meaningful? Dah alang-alang cakap pasal frequency distribution, kita cakap dalam bentuk jadual. Kita bincanglah sikit dah. Selain daripada jadual, cara apa lagi kita nak make meanings of our data?
So here it says a picture is worth 1,000 words. Kalau kita nak buat gambar dari segi dengan data yang kita ada ni, gambar apa yang sesuai, ataupun dengan arti kata lain, gambar tu rajah lah. Okay, so kita guna data rajah-rajah yang sesuai lah untuk kita present data kita ataupun display data kita dalam diagram ataupun rajah yang bermakna. Okay, ni banyaklah contoh-contohnya kan. Bar chart, carta bar, carta pie. Sekarang ni kalau kita tengok yang COVID sekarang ni, ada yang running bar kan, yang dia buat ikut masa, tapi yang tu memang kena ada time series kot, tak salah kan. Dia kena ada banyak data lah, dan setiap masa tu dia kena ada data untuk record tu lah. Maksudnya selalu dia guna dari segi hari lah, hari ni macam mana kedudukan, okey, makin lama makin naik, dan kita tengok lah kan. Dalam TV3 tu selalu ada lah kalau nak tunjuk pasal COVID tu kan. Okay, yang ini paling basic lah. Okay, tapi still lagi ramai yang suka guna pie chart lah. Kalau kita perasan dalam kita punya Google Form, siapa yang selalu buat Google Form kan, tanya survey dalam Google Form tu, banyak yang guna pie chart. Okay, so these are the things. Tengok macam mana people are actually displaying data in a creative way. Yang ni explaining planet kan. Yang ni how not to build a minimum viable product. How to build a minimum viable product. Cara dia nak tunjuk pun ada cara lah. This is how it improves. Okay. And then this one, shopping punya percentage. Okay. Kalau berapa ramai yang shopping di Lazada, okay, you can show these cards and everything, and you can color the cards. This is really creative, and sekarang ni banyaklah infographic yang punya websites for you to choose. Sebab data analytic is normal. Okay, we really have to make use of big data now. Okay, this is for continuous variables, sebab kita kata tadi skornya berterusan daripada 5 sampai 15. Okay, dan selalunya kita guna histogram. Bila kita guna, okay, yang mana senang nak tengok? Jadual ke histogram? So some people really prefer jadual, some prefer histogram. So most of the time we report both, you know. Or unless if it's a presentation, report histogram, kemudian explain lah. This one histogram juga. Ini box plot whisker. Box plot whisker ni dia lagi sempoi lah, sebabnya dia boleh bagi 5 maklumat, 5 information, 5 data lah dalam satu diagram. Dia boleh bagi median ataupun mean kan. Quartile, dia boleh bagi quartile, lower quartile, upper quartile, dan dia boleh bagi range, minimum value dengan maximum values. Kemudian dia boleh pula bagi interquartile range. Okay, jadi dalam box plot ni pun kita dah dapat macam-macam maklumat lah untuk sesuatu data. And this is stem and leaf. Yang ni kalau dalam scoring memang ramai suka gunalah. Sebab stem and leaf ni dia nampak still, inilah taburan sebenarnya. Dia macam ni lah bentuk dia. Taburan lah kan. Yang major kita tengok lah berapa banyak lah data. So 4 dengan 5 lah. Okay, nombor yang paling banyak kat sini. Sebab this is how can you make sense of this data dengan point kosong. So sekarang ni untuk decimal point. Yang stem ni ialah nombor di depan. Leaves ni ataupun daun ni dia kata ialah dia punya ni lah titik perpuluhan. Dan kat sini kita tengok lah mean dia 5.106 kan, kita kata 4 dengan 5 ni banyak ni. Okay, so betul lah kat sini mean. Okay, median. So this is just we want to see trend lah. It's good to see trend. Tapi kalau nak make meaning of this is hard juga kalau tak ada context. So you decide. Tapi kalau kita nak display course markah kita, pelajar kita pun menarik juga buat dalam bentuk stem and leaves. Okay, ini ialah batang, ini ialah daun. Okay, and then this is how we display the discrete or categorical variables. Okay, yang ni okay. Dia kata categorical variables ni maksudnya yang ataupun discrete ni kita boleh juga kata sama ada dari segi bentuk data kita nominal. Okay, nominal sebab tadi yang ni kita kata number of classmates at each INASIS. Kalau yang duduk kat UM lah ni undergrad lah ni. Okay, undergrad you guys lah. Kalau undergrad memang duduk di INASIS lah ataupun Inapan Siswa, okay, our college.
residential college. Okey, ini pula dari segi nominal. Okey, tadi kita kata yang kategori 01 tu lebih kepada kalau kita cakap dari segi score responses lah, tapi kalau kita nak display data dari segi kita punya nominal data, which is number of classmates yang dekat setiap INASIS dan berapa banyak INASIS kita ada dulu. So kita kena decide lah berapa banyak INASIS dan kita ada banyak cara lah untuk display data. Kita guna bar graph pun boleh. Tadi histogram yang continuous, yang ni bar graph. Okay, pie chart. Okay, see next slide. Yang ni bar graph. Yang ni pun boleh juga. Okay, favorite type of movie. Okay, yang ni kita tak boleh nak kata komedi, action, romance, drama, sci-fi ni continuous. Kita just cakap kata benda ni discrete lah ataupun categorical lah. Okay, dan outcome dia kat sini lebih lah daripada 2. Tapi dia hanya 2 tu, lebih daripada 2 tu bukannya secara berterusan. Dia secara berbeza. Berpecah. Okay, kita tengoklah. Komedi berapa ramai yang suka komedi? 4 orang. Ini table, ini bar graph. Saya ambil daripada Math is Fun. Yang ni kalau saya buat survey untuk tahun berapa ni, saya tak ingat lah. Saya buat survey untuk dijawab oleh pelajar undergrad. Okay, ada 148 orang dan inilah outcome dia, banyak-banyak ni. Dan ada juga yang tinggal di luar kampus. Ada juga ni. 8% duduk kat luar kampus. Tak tahu mungkin duduk kat Changlun lah kot. Okay, ataupun Taman Siswa. Okay, so this is the pie chart. And I want to ask you, what do you think of pie chart? Kadang-kadang pie chart ni is really not meaningful. Sebab kalau pie chart macam ni, it's too small to make sense unless of course we make this kind of percentage pula kan. Tapi pie chart ni memang paling popular lah dalam magazine, dalam Google Form, kan, display data-data macam ni lah. Tapi kalau pensyarah saya, dia kata membazir ink. Nak print benda ni, nak cakap kata majority Caucasian ataupun majority is white. Okay, yang ni bar chart lagi lah, still lagi. Okay, berapa ramai yang belajar Farsi, berapa ramai yang belajar Korean. Okay, majority belajar French. Okay, yang ni foreign language students report they are most interested in studying French. Tak tahulah foreign language kat mana, kat US ke kan. Kalau kat Malaysia takkan majority nak belajar French. Kalau kat Malaysia saya rasa nak ramai yang nak belajar Korean. Ni saya pie chart, pie chart tadi kan. Yang ni boleh lah make sense sikit, tapi kat tengah ni nak buat apa? Kan sometimes you can just manipulate a graph or diagram to make it most useful. Yang ni dua-dua, ada continuous, ada categorical. Ini categorical, dia kategorikan dari segi grade, kemudian ini continuous lah markah dia. Kan? Ini pun samalah. Ini scores NAEP. NAEP ni exam lah kat US tu. National Achievement Educational Profession. Aku dah recall dah, tak ingat dah, tapi ini data nasional lah. Tahun 1973, so jadi dia buat lah. Okay, kat sini dia tunjuk dari segi tahun. Tapi dia lebih kepada tengok daripada segi white, black, Latino. Dia tengok daripada gender. Kat bawah-bawah ni ialah tahun. Okay, kat sini dia bagi lagi banyak. Dia bagi dari segi color tu different lah kan. So kat sini ada tiga kategori, dua kategorikal, satu ialah ethnicity, satu ialah tahun, dan satu data continuous. Ni pun samalah. Okay, rules. Kalau nak display data, boleh guna macam-macam cara. If it aids understanding, do it. If it doesn't, don't. Keep things simple. Simple but meaningful. Gunalah cara apa pun. Nak buat bar chart boleh, tapi kalau kita nak print paper hard copy tu penatlah printer. Okay, the last part before we stop this video. Okay, this is percentile and percentile rank. Kalau dalam bahasa Melayunya percentile dan peringkat percentile. Saya check tadi. Okay, so basically percentile, saya panggil percentile lah ya. Percentile ni ialah titik untuk tunjuk the percentage of yang kita nak specify lah. Yang kita nak specify tu di mana dia jatuh. Okay, cara cakap mudahnya, macam mana kita nak tahu kedudukan kita dalam satu populasi berdasarkan peratusan dalam populasi tersebut. Okay, dan ada juga saya cakap pasal percentile rank of scores. Okay, yang ini bila kita cakap percentile rank of scores ni lah, kita dah cakap dari segi percentage lah. Okay, 58th percentile.
Bila kita kata percentile, kita kata 58, 58 percentile ataupun 58. Tapi maksudnya punya skor lebih bagus daripada 58% dalam populasi yang kita interested in. Oh, contoh kat sini, percentile and percentile ranks like percentages fall on continuum of 0 to 100. Tadi kadar dengan probability 0 sampai 1. Yang ni macam percentage lah. Okay. Dia macam percentile dengan percentage ni lebih kurang sama lah, nak faham. Tapi bila kita kata okay, our score is 75th percentile. That means our score is better than 75% of people who took the test. Maksudnya kalau kita kata okay, skor kita di 75 percentile, maksudnya kita better lah daripada 75% yang ambil test tersebut. Kadang-kadang kita yang ada anak, yang pernah bawa anak pergi ukur lilit kepala, dan nurse akan beritahu lah, okay, ukur lilit kepala anak anda 90%, 90 percentile. Maksudnya memang bagus lah daripada 90 percentile dalam population. Memang ukur lilit anak sihat lah. Kalau 10 percentile tu maksudnya anak tak sihat lah. Maksudnya ukur lilit dia kecil lah daripada populasi yang ada. And ada juga mathematical formula. Kalau kita tahu mathematical formula, nak kira percentile ni adalah 2 mathematical formula dia. Ada yang with X values, ini dia punya formula. Ada, dan without X values, kita tengok bila without ni tak ada dah 0.5 E ni. Okay, what is B, what is E? B, number of scores below X. E, number of scores equal to X. And total number of scores yang ada lah. Okay. So, kat sini saya bagi contoh. Yang ni kita bagi dataset ni. 2 sampai 12 kan. Tapi yang ni dia susun cantik-cantik dah lah. Ikut lah berapa kan. 2, 2, 3, 4. Okay. 5, 5, 5, 5, 6, 7. Okay. And stuff. Dan dia cakap apakah percentile ranking? Nombor 8. Dan kita tengok 8 ni ada 5 data. So we use this percentile rank of X sebab kita masukkan value X tu dalam pengiraan ada 2, 3 lah. Jadi kita guna data formula ni lah, percentile rank of X with the X value. Sebabnya 8 tu termasuk dah. Jadi kita guna, this is the notation. B, kita kata number of scores below X. So berapa banyak number of scores below X? Kan? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan? Sebab X kita 8. So 9. Lepas tu dia kata, sebab kita guna tadi tu, the formula of with X, so 0.5 kali E. E pula ialah number of scores equal to X. Berapa banyak 8? 1, 2, 3, 4, 5. 5. So 0.5 kali 5. Okay, macam 2.5 lah kot. 2.5 tambah 9, 11.5. Kan? Bahagi dengan total number of scores. So, semua ni bila kita kira ada 20. So, 11.5 bahagi 20 kali 100. Dapatlah 58. So, we know is actually 8 is actually, tak kisah dia dekat sini ke, dia 58 percentile. Tapi lepas tu, I think kat sini dah bukan kat sini dah kalau kira 9, I don't think it's 59 percentile. Cuba kira berapa percentile nombor 9 ni. Sebab bila dah banyak values ni, dia akan skip lah dia punya percentile. Okay, so that's the color ni 9 ni B, 5 ni E. Oh ya, yeah, tengok color ni lah based on this color kan. Okay, yang ni based on the following data set, what is the percentile ranking of 10? Data yang sama tapi kali ni we are interested at number 10. Berapa? So kita guna formula ni sebab 10 ada 1, so kita pilih yang biru tu semua 16. 16 bagi 20, 80. So perasan tak? Ini tadi 58 percentile. Terus kat sini 80 percentile. So definitely bila dah ada data yang banyak berulang-ulang, percentile dia pun tak macam yang sepatutnya lah. Dia bukan kira percentile based on, okay, kalau 50 sini 58, yang ni mesti 59 lah. Okay, that's the use of values of kita punya ni lah. Kita punya formula. Okay. That's it. Sampai percentile. Okay. I'm gonna stop for this video, then gonna continue with the second video.